Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower di page FTR Bidadari Solution. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Solehah doakan agar semuanya dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa diberikan kemudahan, kelancaran dalam setiap urusan yang kalian lakukan. InsyaAllah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu daripada Solehah hari yang ke-136 pada sesi tahun 2021 ni. Alhamdulillah. Namun kalau anda nak follow live Solehah yang lepas, ada lebih 500 tajuk, boleh follow di channel YouTube Solehah, insya-Allah. Okey, sebelum tu jom sama-sama sharekan dan juga kongsikan laju-laju Solehah punya link page live pada hari ini, supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insya-Allah. Tajuk kita hari ini adalah keburukan cinta dunia. Kenapa kita tak boleh nak lebihkan cinta dunia? Kerana cinta akhirat tu adalah lebih kekal abadi, insya-Allah. Hai, waalaikumsalam. Hai Kak Aisyah, hai Kak Mas. Okey, alhamdulillah. Hai Kak Mun. Thank you yang sudi share dan serukan mereka untuk tonton bersama-sama. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Hai Kak Ira, hai Kak Mariam, hai Umi Afan, Kalisha, Umairah. Waalaikumsalam kepada semua yang memberi salam. Alhamdulillah. Okey, sebelum tu jom sama-sama kita bersalawat dan juga berdoa. Semoga Allah memberkati serta merahmati majlis ilmu, taman-taman syurga kita di dunia ini, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya mujib. Okey, alhamdulillah. Okey, thank you. Waalaikumsalam. Hai Kak Zurina, hai semuanya. Alhamdulillah. Hai Ida, thank you. Thank you for sharing. Alhamdulillah. So, berbalik kepada tajuk kita hari ni, apakah yang menyebabkan keburukan cinta dunia? Kalau kita terlebih-lebih hidup dekat dunia ni, hanya cintakan dunia sehingga abaikan akhirat kita. So, hati-hati. Ia akan mengundang lebih banyak kepada penyakit hati, iaitu akan semakin berleluasa penyakit hati dalam diri kita, iaitu perasaan sombong, perasaan ujub, perasaan riak, takabur tu akan menguasai diri kita andai kita terlampau melebihkan cinta dunia. Sebab tu Allah selalu menyeru kita. Allah telah berfirman di dalam ayat Al-Quran, di mana Allah menyeru kita supaya kita kejar akhirat, supaya kita ni fokus urusan akhirat. Sebab janji Allah, barang siapa yang fokus urusan akhirat, insya-Allah dunia dia akan selamat, dunia dia akan bahagia, akhirat dia apatah lagi, syurga akan menjadi miliknya. Tetapi andai kita hidup dekat dunia ni, kita hanya fokus dunia, sehinggakan kita tak jaga solat kita, tak pedulikan halal haram, tak pedulikan hubungan silaturahim kita sesama Muslim. So, hati-hati, kita diambang bahaya, kita diambang kemusnahan, di mana orang yang terlampau melebihkan cinta dunia akan menyebabkan diri dia lalai, menyebabkan diri dia leka dan semakin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So, bahaya sangat. Hai Kak Julina, alhamdulillah. So bila kita tahu kita cintakan dunia sehingga kita terlampau sayangkan seseorang, kita terlampau sayangkan manusia, sehingga bila manusia tersebut tinggalkan kita, kita kecewa sampai sanggup nak bunuh diri, sampai sanggup nak merosakkan diri, sampai dah tak sayang diri, sebab hanya kerana cinta dunia yang melalaikan. Sebab tu, kalau wanita terlampau cintakan seorang lelaki, lagi-lagi lelaki tu tak sah, belum lagi halal untuk menikah, maka tinggalkanlah cinta yang merosakkan itu, kerana
Bila kita cintakan Allah, itulah cinta yang kekal abadi. Andai kita sekarang ni diuji dengan kehilangan, diuji dengan kematian, kita tak akan merasakan kehilangan yang teramat sangat. Sebabnya kita melebihkan cinta Allah daripada segala-galanya. Sebab tu bersederhana, nak sayang seseorang boleh, tapi jangan berlebihan. Nak sayang seseorang yang boleh menjadikan kita inspirasi boleh, tapi jangan sampai menyebabkan bila kita kehilangan dia, menjadikan kita down dan sanggup tak nak meneruskan kehidupan. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu bila kita cintakan Allah, kita cintakan akhirat, insya-Allah tiada lagi kekecewaan, tiada lagi kesedihan, tiada lagi kehilangan yang akan menyebabkan diri kita semakin jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang kedua, keburukan cinta dunia adalah hasad dengki boleh menghancurkan umat Islam. Sebab tu bila kita zaman sekarang ni semua berebut, nak berebut tahta, nak berebut pangkat, nak berebut kedudukan, semua tu hanya merosakkan, sehinggakan sanggup ada yang dengki, dendam, sampai sanggup bunuh diri. So semua tu merosakkan. Di mana ada hasad dengki, tak bolehlah tengok orang lebih sikit, mulalah nak panggil bomoh, mulalah nak gunakan syirik kepada Allah, sanggup melakukan sesuatu yang melanggar hukum agama Islam. So kalau kita cinta akhirat, kita takkan tegar untuk melakukan semua tu. Sebab kita hanya yakin Allah Subhanahu Wa Taala yang paling berkuasa. Tiada kuasa yang lebih besar melainkan daripada kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila kita terlampau kejarkan dunia, kita sanggup buat apa saja sehingga sanggup merosakkan akidah, sanggup merosakkan nyawa orang lain hanya semata-mata kerana kepentingan diri. Na'udzubillah min zalik. Semoga Allah pelihara iman kita, Allah pelihara akhlak dalam diri kita ni. Jangan sampai kita nak kejar dunia, nak kejar pangkat tu, nak kejar kedudukan tu, sampai sanggup kita bahayakan kesihatan orang lain, sampai sanggup kita ni mengorbankan nyawa anak-anak kita. Lagi-lagi situasi sekarang kan, kita diseru untuk duduk rumah, duduklah rumah. Jangan pentingkan diri, duk sibuk nak balik kampung, sampai sanggup menipu bagi tahu mak ayah dekat kampung sakit. Sedangkan mak ayah kita dekat kampung sihat walafiat. Cuba anda bayangkan, bila mak ayah kita sihat walafiat, tetapi kita bagi alasan nak balik kampung, mak ayah kita sakit, boleh jadi satu doa mak ayah kita yang sihat tu boleh jadi sakit sebab kita mengatakan kepada polis, saya nak balik kampung sebab mak ayah saya sakit. Jangan buat-buat main. Jangan buat-buat main hanya kerana kepentingan peribadi kita. Yes, semua orang nak raya, semua orang nak jumpa family. Tetapi kalau kita ni seorang yang sentiasa berfikiran positif, sentiasa sabar, sanggup untuk menunggu, biarlah sampai habis fasa ketiga baru kita balik kampung sama-sama. Biarlah kes ni pulih dahulu. Dengar patuh arahan pihak atasan. Jangan kita pentingkan diri sehingga sanggup menipu. Sanggup menipu permit nak balik kampung, sanggup menipu surat semata-mata nak balik kampung. Nampak tak betapa selfishnya kita? Tetapi itulah realitinya sekarang. Sebab tu Allah suruh kita, jika kita ni sayangkan ibu bapa kita, jangan sampai hari raya korban ni mak ayah kita yang terkorban. Mak ayah kita yang menjadi mangsa asbab kecuaian kita, kepentingan diri kita. Sedangkan mereka elok sihat walafiat, and then bila kita balik kampung, tiba-tiba kita menyebabkan mereka sakit. Na'udzubillah min zalik. Tetapi semua itulah kita kena berhati-hati, jangan pentingkan diri. Sebab bila kita terlampau cintakan dunia, terlampau pentingkan diri sehingga tak nak menjaga nyawa orang lain. Sedangkan Islam ajar kita supaya kita mementingkan nyawa seluruh umat Islam ni. Jangan sampai kita pentingkan diri hanya kerana kita nak rasakan kebahagiaan diri kita, sedangkan orang lain yang melarat sakit asbab kita. So kita kena sama-sama fikir, Allah jadikan ujian sebegini, kita hendaklah reda dan sabar. InsyaAllah satu saatnya nanti kita akan Allah izinkan untuk balik juga. Cuba kita kena sabar. Tiba-tiba masuk balik kampung kan, sebab esok lusa dah nak raya. Kita tengok jalan jam tiba-tiba kan. Okey, yang seterusnya, keburukan cinta dunia. Bila kita buat sesuatu bukan kerana Allah, kita salah niat, maka hala tuju matlamat hidup kita pun kita tak clear, kita tak jelas. Aku hidup hari ni kerana apa?
Sedangkan kita tahu dunia ini adalah tempat persinggahan kita. Dan yang kekal abadi di akhirat sana adalah kita punya ultimate goal kita. Kita nak masuk syurga. Akhirat adalah rumah tempat tinggal kita yang kekal abadi. So dunia ni adalah tempat kita bercucuk tanam. Di dunia ni lah kita nak banyak-banyak bersedekah, nak banyak buat amal, nak sebarkan kebaikan, nak menuntut ilmu, nak sebarkan ilmu yang bermanfaat di dunia ini. Di dunia adalah tempat kita bercucuk tanam, dan di hari akhirat kelak adalah tempat untuk kita menuai hasil daripada apa yang telah kita lakukan dekat dunia ni. Sebab tu bila kita buat sesuatu, niatkan hanyalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita niatkan kerana Allah Ta'ala. Jangan kita niat kerana kita nak puji-pujian, kerana kita nak disanjung tinggi. So semua tu tak kekal lama. Semua tu hanyalah orang kata manis di hujung mata je lah. Bila yang kekal abadi tu adalah di akhirat kelak. Sebab tu bila kita buat sesuatu tu, niatkan ikhlas kerana Allah Ta'ala. Niatkan sebagai ibadah. Jaga nawaitu kita, jangan sampai terpesong, jangan sampai tersalah, tersasar. InsyaAllah bila kita selalu betulkan diri kita, betulkan niat kita lillahi ta'ala, InsyaAllah tiada lagi istilah cinta dunia. Tetapi kita meletakkan setinggi penyerahan hati kita hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita serahkan semua hanyalah kepada Allah. Allahu ya bari ya basit yang akan menguruskan serta mentadbir segala isi alam ini, insya-Allah. Dan yang seterusnya, keburukan cinta dunia adalah bila kita berterusan buat dosa dan maksiat, Allah akan mencampakkan kita ke dalam api neraka. Sebab dunia ini memang penuh dengan tipu daya. Lagi-lagi kita ni semua di peringkat akhir zaman, di mana fitnah dunia berlaku merata-rata. Sebab tu kita kena penuhkan diri kita dengan ilmu. Kita kena selalu menuntut ilmu. Kita kena penuhkan dada kita dengan Al-Quran. Jangan sampai hidup kita ni semakin lama semakin sesat hanya kerana kita nak kejarkan keduniaan. Tetapi andai kita jaga Allah, andai kita pegang sunnatullah dan juga Al-Quran di dalam hati kita, insya-Allah kita takkan sesat selama-lamanya sehingga hari kiamat. Peganglah Al-Quran dan jagalah akidah kita hanya berpaksikan dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, iaitu tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Kita semua ni adalah umat Rasulullah. Sebab tu banyakkan selawat, banyakkan zikrullah, supaya di hari akhirat kelak Rasul tahu kita ni adalah umatnya. Rasulullah kenal kita adalah umatnya. So jangan sampai kita ni tak tahu nak berselawat macam mana. Sampai tak tahu macam mana ya solehah selawat. Adakah selawat panjang, adakah selawat pendek. Sampai kita dah tak tahu dah selawat tu apa. So kita dekat dunia ni banyakkan menuntut ilmu. Kita tahu kita tak pandai ilmu agama, carilah guru. Carilah ilmu tersebut dengan orang-orang yang di dalam bidangnya, insya-Allah. Bila kita mencari ilmu, itulah penyelamat hidup kita. Lebih-lebih lagi ilmu akhirat. Ilmu yang mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir sekali, keburukan cinta dunia akan menyebabkan kita jauh daripada Allah. So kita tak nakkan jauh daripada Allah. Sebab kita tahu bila kita jauh daripada Allah, hidup kita akan porak-peranda, hati kita tak tenang, rezeki kita susah nak masuk, hidup kita penuh dengan masalah, hutang sana sini, kemelaratan hidup, sampaikan kita sanggup nak bunuh anak, nak dera anak. So kerana desakan kehidupan yang sangat teruk pada masa ini, sebab kita terlampau pentingkan keduniaan sehingga tak jaga hak Allah, maka Allah sempitkan kehidupan kita, Allah sempitkan rezeki kita, Allah hilangkan cahaya petunjuk dalam hidup kita sebab kita tak jaga hak-hak Allah. Solat kita dah lama tak solat, mengaji kita tak pernah nak buka Al-Quran. Alangkah sedihnya hidup kita andai kita semakin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So banyak-banyakkan beramal, banyak-banyakkan top up ilmu, insya-Allah kita semua ni sama je. Kita semua ni sama, matlamat kita adalah nak dapat redha Allah, adalah untuk memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So sama-sama kita muhasabah diri, jangan kita sampai hilang dari pandangan Allah Subhanahu Wa Taala.
biarlah kita slow-slow istiqamah dan berhijrah untuk melakukan kebaikan. Jangan sampai satu saat nanti Allah dah cabut nyawa kita, kita tak sempat nak bertaubat, kita tak sempat langsung nak berbuat kebaikan kepada mak ayah kita. So saat inilah peluang dan ruang yang masih ada ni, gunakan semaksimalnya, manfaatkan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi kita boleh dakwah sungguh-sungguh. Selagi kita boleh sebarkan ilmu bermanfaat, sebarkan sungguh-sungguh. Selagi kita boleh sebarkan kebaikan kepada seluruh umat Islam, kiri kanan kita, insya-Allah terus sebarkan dengan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya inilah saham akhirat kita, inilah tiket kita untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, sekian sahaja perkongsian Solehah hari ini. Segala yang buruk tu datangnya daripada Solehah. Solehah minta maaf, minta ampun, dan segala yang baik itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.